Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okay, hari ini kita sambung lagi pelajaran kita dalam bab 9 poligon asas. Okay, untuk hari ini kita akan lihat tajuk 9.2 iaitu sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. Okay, kalau murid ingat lagi, kita dah belajar sifat segitiga dalam PDP yang lepas. Okay, kita dah tahu nama-nama segitiga. Okay, ada dua kelas untuk nama segitiga. Okay, so daripada sisi dan juga sudut. Okay, jadi nama-nama tu jangan dilupakan lah. Okay, ciri-cirinya, okay, sifat-sifatnya mesti tahu. Okay, so kita lihat apa yang kita nak belajar hari ni. Okay, untuk hari ni, walaupun saya tulis di sini ada 9.22 dan 9.23, tapi hari ni kita cuma fokus kepada 9.22. Okay, standard pembelajaran pada akhir pengajaran, murid mestilah boleh membuat dan mengesahkan konjektur tentang hasil tambah sudut pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan, hubungan antara sudut peluaran dan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan untuk suatu segi tiga. So, untuk kriteria kejayaan hari ini, okay, kita untuk nombor 1 sahaja. Okay, menentukan nilai sudut pedalaman dan sudut peluaran segi tiga. Okay, kalau murid dapat buat 3 soalan, murid boleh capai TP3. Okay, so kita pergi kepada tajuk 9.2.2. Okay, so kita lihat dahulu apa itu sudut pedalaman dan apa itu sudut peluaran. Okay, ini kita ada satu segitiga. Okay, ada satu segitiga dengan sudut A, B, C dan sudut D. Jadi apa itu sudut pedalaman? Okay, pedalaman bukan pendalaman. Ini pedalaman ialah interior angle. Okay, dalam bahasa Inggeris interior angle. Okay, kalau sudut peluaran ialah exterior angle. Okay, so kita lihat yang mana satu sudut pedalaman, yang mana satu sudut peluaran. Okay, so dalam rajah ini sudut peluaran sudut pedalaman ialah sudut A, sudut B dan sudut C. Kenapa kita panggil dia sudut pedalaman? Sebab dia berada, ketiga-tiga sudut ini berada di dalam segitiga itu. Okey, untuk sudut D sahaja ialah sudut peluaran. Okey, so kalau murid lihat betul-betul gambar ni, okay, so ABC ialah sudut yang di dalam segitiga, sudut D ialah sudut yang di luar segitiga tetapi berada pada garis lurus. Okey, so gambar yang sama. Okey, kalau murid boleh simpulkan, okey, apakah hasil tambah bagi sudut A, sudut B dan sudut C? Okay, kalau kita imbas balik sifat geometri yang lepas, apakah hasil tambah ketiga-tiga sudut ini? Okay, apakah hasil tambahnya? Okay, kita boleh gunakan hasil tambah untuk segitiga sama sisi. Okay, dalam sifat geometri segitiga sama sisi, okay, segitiga sama sisi selain daripada sisi dia ketiga-tiganya sama panjang, dia ada satu lagi. Okey, ketiga-tiga sudutnya adalah sama. Okey, iaitu 60 darjah. Okey, ketiga-tiga sudutnya ialah 60 darjah. Okey, jadi daripada sini murid boleh simpulkan bahawa A tambah B tambah C ialah 180 darjah. Okey, faham? Okey, sebab di segitiga mesti ada 3 sudut lah. Okey, segitiga mesti ada 3 sudut yang utama. Murid kena lihat sebagai satu segitiga. Okey, kalau dia bahagikan segitiga yang lain lagi. Okey, apa kaitan C dengan D? Okey, kalau kita lihat di sini, C dan D dia berada pada satu garisan yang lurus. Okey, jadi C tambah dengan D, jawapannya ialah 180 darjah sebab dia berada pada satu garisan yang lurus. A dan B.
Okay, A dan B kalau ditambah, apa yang akan berlaku? Okey. So kita lihat A tambah B. Okey. A tambah B ialah D. Kenapa Cikgu Nurul cakap D ya? Kenapa Cikgu Nurul cakap D? Okey, katalah dekat sini segitiga sama sisi tadi, kita dah tahu sudut dia 60 darjah. Okey, katalah di sini saya ada sudut D. Okey, sudut D. Okey, ini ialah sebelah sudut D tadi sudut C kan. So ini ialah A dan B dah. A, ini dah sudut A dan B. Okey, sudut D ni tadi. Okey, macam mana kita nak dapatkan D? Kalau C tambah D 180, kalau C nya 60, so di sininya ialah 120 darjah. Okey, sebab 120 tambah 60 akan dapat 180 darjah. Okey, cuba lihat dekat sini. Ini ialah 120 darjah untuk D. Okey. Kalau tak kamu tambah A tambah B dekat sini, kamu akan dapat berapa? Okey, kamu juga akan dapat 120 darjah. Jadi, apa berlaku? A tambah B akan dapat sama dengan sudut yang perluaran yang bertentangan dengan dia. Okey. So, ini ialah yang kita ramalkan. So, untuk kita lihat yang sebenar. Okay, jadi kita boleh tahu hasil tambah sudut-sudut pedalaman. Okay, sudut-sudut pedalaman satu segitiga ialah 180 darjah. Okay, sudut-sudut pedalaman segitiga. Ada 3 sudut yang untuk segitiga. So, kamu tambah 3 sudut dapat 180 darjah. Okay, yang kedua, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180 darjah. Okey, jadi murid kena ingat hasil tambah sudut pedalaman dengan sudut peluaran yang bersebelahan dengan dia tadi ialah 180 darjah. Bukan sudut peluaran yang lain sudut peluaran yang bersebelahan dengan dia. Okey, dan yang terakhir, sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. So, ini 3 perkara murid mesti ingat. Okey, mesti ingat supaya mudah kamu buat pengiraan nanti. Dia tak akan bagi dalam rumus atau apa-apalah, memang kena ingat, kena tahu. Okey. So kita lihat beberapa contoh di sini. Okay, carikan nilai X bagi setiap rajah yang berikut. Okey, ini soalan yang mudah saja. Okey, kita ada 37 darjah, 92 darjah dan X. Okey, apakah nama segitiga ini? Kalau kita lihat dekat sini, ketiga-tiga dia kita tak tahulah nilai X. Jadi kita kena cari nilai X, baru kita boleh tahu namanya. Okey, so dekat sini kita boleh nak cari nilai X, kita kena tambahlah. Okey, ini gunakan konsep yang pertama, 92 darjah tambah 37 darjah tambah X, murid akan dapat 180 darjah. Sebab hasil tambah sudut pedalaman ialah 180. Jadi, tambahkan kedua-duanya, 129 darjah tambah X sama dengan 180 darjah. Maka nilai X sama dengan 180 darjah tolak 129 darjah. Jadi, X ialah 51 darjah. Okey. So kalau kita ada nilai X 51 darjah di sini, kita boleh cakap kalau kita tahu 3 sudutnya tak sama, maksudnya 3 sisinya juga tidak sama panjang. Ini ialah sebuah segitiga tak sama kaki. Contohlah kalau dia tanya. Okey. Soalan B kita lihat dekat sini, kita ada X sudut keluaran dan ada 2 sudut pedalaman yang bertentangan. Okey. So apa kaitannya tadi? Ini kaitkan dengan yang ketiga tadi. Okey, sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan, okey, adalah sama dengan sudut peluaran yang bertentangan dengan dia. So maksudnya X sama dengan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan. Okey.
So, kita akan dapat 988 ialah 17,107 darjah. Okey. So, ingat sudut pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman ialah sama dengan sudut peluaran yang bertentangan dengannya. Okey. So, kita teruskan. Okey. Ini bukan cari, yang ini patutnya X lah. Okey, soalan C. Cari nilai P lah. Okey, nilai P. Okey, apakah nama segitiga ini? Okey, so ini ialah segitiga sama, segitiga kaki sama kaki. Okey, segitiga sama kaki. Okey, so kalau sama kaki maksudnya dia akan ada dua sisi yang sama. Okey, dua sudut yang sama besar. Okey, so yang mana yang sama? So ini semalam saya dah cerita, kalau ini dua kakinya yang sama, maksudnya di hujung kakinya tu adalah sama nilai dia. Okey, maksudnya kalau di sini P, sebelah atas tu pun, sebelah kanan pun P. Okey, so maksudnya P tambah dengan P tambah 126, murid akan dapat 180 darjah. So kita ulang balik, 2P sama dengan 180 darjah tolak 126 darjah. So 2P nilainya ialah 4, 7 tolak 2 ialah 54 darjah. P sahaja. So murid kena bahagi dengan 2. So murid akan dapat 27 darjah untuk nilai P. Okey. So kalau kita lihat di sini soalan D, D juga adalah kaki. Sama, walaupun dia tidak tulis senggatan kecil, tapi kamu lihat ada dua tapak yang sama besar. So ini sebenarnya ialah segitiga sama kaki. So apa kaitannya dengan yang ini? Okey, kalau kamu lihat dia adalah dua sudut yang bertentangan dengan 152. Jadi maksudnya kalau kamu tambah X sama dengan 152 darjah. Sebab dia hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan dengan sudut keluaran. Dia adalah sama. So 2X ialah 152 darjah. Maka X ialah 152 darjah bahagi 2. So X ialah 76 darjah. Okey, so itu ialah beberapa contoh untuk menentukan nilai sudut pedalaman ataupun sudut peluaran sebuah segi tiga. So basic dia murid mesti tahu ini, tiga ni, barulah boleh selesaikan soalan-soalan tadi. Okey, so untuk latihan hari ni, soalan latih diri 9.2b, sila cuba. Okey, kecuali soalan yang ini C tak perlu buat dan yang ini D tak perlu buat. Okey, sebab kita dah buat tadilah. Okey, kalau murid boleh selesaikan ini sendiri, okey, murid boleh dapat TP 3. Okey, so jika ada sebarang masalah, bolehlah bertanya dengan cikgu. Itu sahaja untuk hari ini. So kita akan jumpa lagi dalam PTP yang akan datang. Sekian, terima kasih.